الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ عبد الصمد الفلمباني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Keenam daripada 20 sifat yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf ma'rifat secara tafsili yakni keenam fi tartibiz zikri, pada tertib membilang, pada tertib menyebut sahaja, tidak pada realitinya sifat Allah Ta'ala tu ada dulu dan kemudian. Keenam daripada 20 sifat yang wajib di atas tiap-tiap mukallaf makrifat secara satu persatu terperinci ialah wahdaniyatu. Apa artinya? Balik bahasa daripada Arab ke Melayunya, dia terjemuh esa. Jadi terjemuh wahdaniyah kepada esa ni, dia tidak orang panggil sampai kepada maksud sebenar perkataan wahdaniyah. Kerana wahdaniyah tu ada beberapa dia panggil takkid tu. Pertamanya di atas wazan wahdaniyah fa'aliyah. Di atas wazan mubalaghah, wahdaniyah fa'aliyah, atas wazan mubalaghah. Kemudian ditambahkan alif nun di situ litakid, pada nak mentakid, nak menguatkan lagi keesaan Allah. Kemudian ada tak pada akhirnya, tu orang panggil tak litakidil mubalaghah, bukan tak litaknis, bukan tak yang menunjukkan makna perempuan, tapi tak sini nak menguatkan lagi makna kedalamannya makna. Jadi kalau kita nak terjemah wahdaniyah ni, kena buat mari habis segala alat tadi tu. Kalau kita terjemahnya, erti wahdaniyah bersangat-sangatan esa Allah Ta'ala. Nak kata gitu. Bersangat-sangatan esa Allah Ta'ala. Jadi sifat wahdaniyah ni sifat yang paling penting antara sifat-sifat yang terpenting di dalam perbahasan hukum sifat ketuhanan. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antara hikmat besar Nabi kita diutuskan untuk membawa tauhid. Disebut dalam kitab Matan Ibrahim Al-Laqani Jawharatit Tauhid, Nabi sallallahu alaihi wasallam ni diutuskan
untuk menuntuti di atas umat ni mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala. Alan nabiyyin ja'a bit-tauhidi. Di awal-awal khutbah matan Jauharatit Tauhid, kata Imam Ibrahim Al-Laqani, dia kata minta selawat salam Allah Ta'ala ni turun dan tetap di atas siapa? Alan nabiyyin, di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ni jaa, yang datanglah ia Nabi ini, yang diutuskan ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, bit tauhidi, dengan tauhid, yakni dengan bi talabit tauhidi lil ummati, dengan menuntut tauhid bagi umat ni, di atas umat ni. Bermakna Nabi ni menyuruhkan kita ni mentauhidkan Allah. Apa mentauhidkan Allah? Tauhid pada makna lughahnya ialah al-ilmu bi anna syai'a wahidun. Itu dia panggil tauhid dari segi bahasa. Pengetahuan kita tentang sesuatu tu satu. Itu dia panggil tauhid dari segi bahasa. Adapun tauhid dari segi syaraknya ialah ifradul ma'bud, menunggalkan zat yang kita sembah, bil ibadah, dengan ibadat pengabdian, ma'a i'tiqadi wahdaniyatihi, serta kita pegang dalam hati kita bersangat-sangatan esanya al-ma'bud yang disembah tadi itu, zatan wa sifatin wa af'alan, nisbah zatnya dan segala sifat-sifatnya dan segala perbuatan-perbuatannya. Itu dia panggil tauhid dengan makna syarak. Yang ini tauhid dengan makna syarak, dengan makna tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna pada zaman tersebut tu agama tu sunyi daripada tauhid. Wa qad khalad dinu anit tauhidi. Sungguhnya benar-benar sunyilah, tak ada lah agama ketika tu daripada menunggalkan Allah dengan ibadat, serta berpegang di dalam hati bersangat-sangatan esa Allah pada zat, pada segala sifat dan pada segala perbuatan. Yakni ketika tu manusia tu duduk dalam musyrik, dalam syirik, menyengutukan Allah, menjadikan sesuatu selain daripada Allah sesembah, seumpama menyembah Allah. Itu. Maka Nabi SAW datang membawa tauhid. Maka sebab tu salah satu nama bagi ilmu ni ialah ilmu tauhid. Kerana apa? Kerana perkara yang besar sekali dibahas juga di dalam ilmu ni ialah wahdaniyah Allah Ta'ala, bersangat-sangatan esa Allah Ta'ala. Itu dia panggil mimba bitasmiyatil kulli bil juz'i, daripada bab menamakan sekalian perbahasan dengan juzuk perbahasan. Itu dia tengok habis. Kalau gitu bersangat-sangatan esa Allah Ta'ala tu pada apa? Dalam kitab dia tak sebut lah. Jadi orang hak dia mengajar kena syarah. Bersangat-sangatan esa Allah tu pada zatnya satu, dan pada segala sifat-sifatnya dua, dan pada segala af'al, yakni segala perbuatan-perbuatannya tiga. Ingat tu. Jadi Allah Ta'ala ni wajib kita kena i'tiqad, kena pegang dalam hati kita, mesti sungguh, tentu sungguh Allah Ta'ala ni bersangat-sangatan esanya dia pada zatnya, pada segala sifat-sifatnya dan pada segala perbuatan-perbuatannya. Itu dah. Lagu mana kau orang panggil kata bersangat-sangatan esa Allah Ta'ala pada zatnya? Lalu ulama tafsir dengan makna yang pertamanya, zat Allah Ta'ala tidak tersusun daripada dua juzuk atau lebih daripada dua juzuk, atau satu juzuk
yang tidak boleh dikerak, dibelah dan dikerisi. Dengan molek tu. Tu. Itu makna yang pertama, bersangat-sangatan esa Allah Ta'ala pada zat. Apa makna? Yani zat Allah Ta'ala tu tidak tersusun daripada 2 juzuk atau lebih daripada 2 juzuk, 3 juzuk ke 4 juzuk, tak kira. Atau 1 juzuk yang tidak boleh dikerak, dibelah dan dikerisi. Itu dah. Jadi kita pun sebut kita ni sa. Dia mau mari berapa orang sejik mari sa orang satu ke. Pinjam pen demo, pen kawan ada sa je, satu ke. Sudah. Tuhan pun satu juga, sama dengan pen. Sudah. Jadi kalau orang tak reti beza antara makna satu yang kita kata Allah tu sa, dengan satu yang kita guna sesama kita makhluk ni sa, orang ni tak kenal Tuhan. Pak mak tu bini berapa orang, baru seorang, baru bini dia so, baru satu juga lah. So juga ada wahdaniyat juga ke mana? Tu. Ni nak jadi ngaji tu jadi lama tu sebab nak faham makna. Nak faham makna. Jadi so kita ni bukan satu, bukan so pada perbahasan ilmu tauhid, bukan satu, bukan so. Walau sebut satu, tapi bukan satu. Sebab satu kita ni tersusun daripada beberapa juzuk yang banyak ni. Ni satu pen ni nak boleh jadi sebatang pen, satu batang pen ini ni ada berapa juzuk ni? Juzuk jauhar fardin dia panggil. Juzuk jirim yang tidak boleh dikerak, dibelah, dikerisi itu bersambung-sambung, berhubung-hubung, bersusung-susung, jadilah satu batang pen. Berkapuh daripada beberapa juzuk, murakkabun bainal juz'aini wa aktsar. Tersusun daripada 2 juzuk atau lebih daripada juzuk, tak kira ni banyak ni. Tu macam orang tua-tua biasa main dengan lembu kan. Bila dia tengok lembu seekor tu kan, dia tahu selalu boleh cekera, Kelantan panggil boleh teka berapa kilo daging dia. Mana lembu hok dia mau nak jual tu? Kata ada seekor lembu nak jual. Ada dia kata atas padai duk makan rupuk. Tu ayah tu pun tengok ke lembu seekor tu, satu ekor lembu tak, betul tak? Tapi di seekor lembu tu ayah tadi tu, orang biasa main lembu ni, dia boleh teka, dia boleh cekera dah. Bukan kera, cekera kata ni. Boleh teka mana. Boleh tahu dah. Gemuk lembu ni banyak ni, berapa puluh kilo boleh daging dia ni. Sebab apa tu? Sebab di satu ekor lembu tadi tu tersusun daripada beberapa juzuk yang banyak nak boleh jadi satu ekor lembu. Dah. Esok makan soto ke, soto ayam tu ke. Dia mau buat soto ayam tu, ya apa? Daging ayam tu ya soyok. Berasa tak? Ya soyok perala. Dia ingat. Kalau soyok tu ada hak manja lagi. Kalau hak soyok panjang tu kita kerak pula, cicir pula. Siapa tinggal hak orang panggil tak boleh nak kerak dah. Tu dia panggil juzuk tu, satu juzuk. Jadi nak boleh jadi seekor ayam tadi tu. Berapa juzuk susung tu? Tak. Jadi satu lagu ni bukan satu yang kita i'tiqad pada Allah. Ingat baik. Bukan satu yang kita i'tiqad Allah tu bersangatan satu pada zat, bukan lagu tu. Inilah yang dikatakan dalam istilah ilmu usuluddin, bersangatan esa Allah pada zat dengan makna yang pertama, ternafikan muttasil pada zat. Ternafi, tentu tidak. Kam muttasil artinya kam beberapa juzuk, muttasil yang bersambung-sambung pada zat Allah Ta'ala. Itu
Jadi kita ni satu juga ni. Ustaz, mari berapa orang? Mari seorang, mari satu orang. Saya seorang saya. Nah, tapi satu saya ni nak boleh kau jadi satu gemaga tubuh saya ni, berapa juzuk daging ni, bubuh lagu ni. Maka satu lagu ni bukan satu Allah Subhanahu wa taala pada zatnya. Ingat baik tu. Nah. Jadi kalau orang duk iktikad Allah ni satu, tapi satu tu serupa satu ekor lembu, satu ekor kambing, satu ekor ayam, satu tubuh manusia, satu batang pen, satu buah meja, satu buah kereta. Orang ni bukan mengesa Allah lagi tu. Ingat baik dah. Dia belum mentauhidkan Allah Ta'ala lagi. Tu dah. Habis. Tu dia panggil makna yang pertama, esa Allah pada zat. Satu. Kemudian makna yang kedua, bersangat-sangatan esa, bersangat-sangatan satu. Orang tua-tua dulu dia tak suka terjemah wahdaniyah atau ahad, wahid, wahdah ni satu pada Allah Ta'ala. Padahal kalau kiranya bahasa kita satulah. Nah, dia terjemahnya esa. Sebab kalau terjemah wahid, ahad, wahdah, dia ada isyarat lah kata kul huwallahu ahad. Nah, wa ilahukum ilahun wahid. Allahu wahdah la syarikalah. Dia ada isyarat. Kalau kita agak so satu-satu lagi. Ahad isyarat esa pada zat. Wahid isyarat esa pada segala sifat. Wahdah isyarat esa pada segala af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Maka disipunya wahdaniyah, bersangat-sangatan esa Allah pada zat. Apa makna yang keduanya pada zat? Yakni bersangat-sangatan esa Allah pada zat. Orang dulu dia sebut esa. Sebab kalau satu ni dia terima orang panggil bila. Mana? Sebelum satu sifir dia panggil kosong. Selepas satu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu kan. Jadi kalau terjemah esa, tak ada dia panggil tunggal. Dah. Dia tak ada sebelum esa atau tunggal tu ada angka apa-apa, dan selepas tunggal esa tu tak ada angka apa-apa. Tak ada orang bila E0, E1, esa, E2, E3, tak ada tak ada bila. Jadi orang tutup guru dulu terjemahnya esa. Dia suka sebut esa atau tunggal. Nah, sebab tak terima mafhum bilang lagi. Apa makna esa bersangat-sangatan, esa bersangat-sangatan satu Allah Ta'ala pada zat? Pada makna yang kedua ialah tidak ada satu zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah. Nama oleh tidak ada satu zat selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah. Tak ada. Itu dah. Tidak ada satu zat selain daripada zat Allah. Tidak ada satu zat selain daripada zat Allah tu hak sama dengan zat Allah tu, tak ada. Adapun zat selain zat Allah yang tak sama dengan zat Allah, tu banyak. Zat meja, zat manusia, zat lembu kobaya, itik gajah rimah, zat bumi, zat langit, zat air hujan, zat air, zat banyak, zat api, zat nasi, zat makan. Tu zat belaka tu zat dia panggil. Jirim pun dia panggil. Jirim pun dia panggil, zat pun dia panggil. Jadi zat selain zat Allah hak tak sama dengan zat Allah tu banyak. Hak kata tak ada tu mana? Yakni zat selain zat Allah hak sama seperti zat Allah tu tak ada. Dia panggil apa? Ternafi kam munfasil pada zat. Ternafi mana tentu tidak. Tentu tidak ada, kam beberapa bilangan, beberapa bilangan zat munfasil yang asing-asing, yang bercerai daripada zat tersebut. Tak ada. Contoh di makhluk gini ya. Saya ni ada berapa orang saya? Saya ada seorang saya.
Betul tak? Satu. Saya hak bernama Ahmad Faiz Hafizuddin bin Rusli bin Idris bin Sa'muh bin hak keturunan ni satu ni. Nah, hak nama sekian, hak lahir di sekian tempatnya, satu ni. Tak ada dah. Orang lain ada dah, satu. Nah. Tapi zat selain daripada zat saya yang sama seperti zat saya ni banyak tak? Banyak. Hak dalam masjid ni berapa? Hak nyanda dinding mau. Ada ni. Hak nyanda tiang ada. Ha tu. Banyak. Bukan soda, banyak. Hak zat serupa zat saya. Ada kepala, ada mata, ada telinga, ada kaki, ada tangan. Kalau so lagu ni bukan so hak kita i'tikad pada Allah. Faham tu? Nah. Peng ni ada berapa ni? Satu. Nah. Satu peng ni satu sengoti. Mana kila pilok ni wak keluar ni satu-satu ni lah. Bodoh benar menego lagu tu ni. Walaupun peng ni satu, tapi zat seumpama zat peng ni banyak. Ribu-ribu kila pilok duk keluar hari-hari. Nah, ribu-ribu. Tu. Maka satu hak kita kata peng saya ada satu je. Nah, saya ada bawa satu peng je, satu je. Nah, satu kereta. Berapa buah kereta awak beli? Sebuah. Mari nampak naik kereta. Oh, tu pinjai kereta saya. Ada sebuah. Satu buah je kereta saya. Lepas tu, satu buah kereta Myvi kita tu, memang kila Myvi waktu big auto putih. Allah, VIP benar kita. Dok, banyak mana? Tubuh hak serupa Myvi tu banyak mana? Nah, hak tidak kila Myvi, kau kila Proton, kila mana sekalipun, duk tubuh kereta serupa tu lah juganya. Maka satu hak kita kata di makhluk ni, satu yang menerima beberapa bilangan zat yang bercerai yang sama seperti zat yang satu kita sebut tadi. Maka satu lagu ni bukan satu hak kita i'tikad pada Allah. Saya tengok dah. Jadi kita sebut peng ni satu. Satu peng ni satu yang tersusun daripada beberapa juzuk yang banyak sehingga jadi satu. Maka satu kita kata peng satu, bukan satu seperti ni kita i'tikad pada Allah. Satu. Kita kata satu peng, tapi tubuh yang serupa dengan tubuh peng ni ada banyak. Banyak. Kalau gitu bukan satu seperti ni kita i'tikad pada Allah. Sebab bersangat-sangatan esa Allah pada zat, artinya zat Allah tidak tersusun daripada dua juzuk atau lebih, atau satu juzuk yang halus kecil tak boleh dikerak, dibelah, dikerisik, dan tidak ada satu zat pun selain daripada zat Allah yang sama seperti zat Allah tu tak ada. Dia saja zat lagu tu. Itu dia panggil makna bersangatan esa Allah Ta'ala pada zatnya. Habis satu. Itu kita isyaratkan dengan ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hei Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia Allah tu ialah bersangatan esa pada zat. Itu lagu tu dah. Ayat tu turun ketika mana orang kafir Quraisy, wa fi riwayatin, kata setengah dari riwayat lain, orang Yahudi sendiri, ahlul kitab, mari bercakap dengan Nabi lebih kurang, dia kata unsub lana rabbaka ya Muhammad. Buat nisbah, buat banding, buat contoh akan kami. Unsub lana, buat nisbah, buat contoh, buat banding bagi kami, rabbaka, akan Tuhan engkau ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Tuhanmu kami tak reti weh. Tuhan kami mu tahulah, ada duk cokah hangak depan ni 300 ekor duk keliling depan Kaabah tu. Tuhanmu kami tak reti weh. Cuba buat contoh kata biar kami ni boleh reti kata Tuhanmu. Fa ghadiba Rasulullah, maka Rasulullah tu marah. Marah sehingga merah muka Nabi. Dari satu riwayatnya Nabi cekok dabah baju orang menanya ni. Hampir-hampir Nabi nak tombok. Biasanya Nabi ni sobat tinggi. Memang Nabi ni sobat tinggi. Tapi tiba-tiba hari tu bila tanya soalan jahat lagu tu dia. Rasulullah tu marah, sehabis-habis marah. Fa nazala Jibril alaihi salam. Maka turunlah oleh Jibril alaihi salam
Tuh. Faqala Jibril, inna rabbaka yaqul qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nama surahnya suratul Ikhlas, tapi tak ada sebut pasal ikhlas. Nah, surah tu nama Ikhlas, tak ada sebut pasal ikhlas lah tu. Nah, ikhlas ada cerita di surah lain, di ayat lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu ada sebut pasal ikhlas. Ini supaya kita reti kata bahawasanya nak ajak orang kepada mengenal Allah ni memang kena ikhlas, kena sabar, kena ikhlas, kena licin hati kita kerana Allah. Nah, Jibril kata hati Nabi Muhammad jangan duduk tumuk jangan. Ni Tuhan mungkin kata jawab lagu ni. Inna rabbaka yaqul, sesungguhnya Tuhan engkau berfirman, qul, katakanlah, royaklah, jawablah, kempinglah, ceramahlah, ajarlah, hei Nabi Muhammad SAW, huwallahu ahad, dia Allah tu bersangatan esa pada zatnya. Nah, wa ilahukum ilahun wahid wa ilahukum, bermula ilah Tuhan kamu itu ilahun wahidun, ilah Tuhan yang bersangatan esa pada segala sifat-sifatnya. Ini makna yang kedua. Lagu mana makna bersangatan esa Allah Ta'ala pada segala sifat-sifatnya? Bila sebut segala ni tak banyak lah, tiba-tiba so. Ni kalau orang tak mengaji ilmu tauhid ni, duk bengong-bengong situ. Wano so pada sifat Tuhan kan banyak. Nah, secara tafsir ni 20. Secara ijmali tak boleh nak hitung, tak boleh nak bilang. Hanya Allah saja tahu berapa banyak sifat dia. Tiba-tiba bersangatan esa pada segala sifat. Kepening tu dah. Tak erti tu. Nah, apa makna bersangat-sangatan esa Allah pada segala sifat-sifatnya? Makna yang pertama ialah sifat-sifat Allah Ta'ala tu banyak. Tak boleh nak bila banyak. Secara ijmali tu wajib kita i'tikad Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kamalah, kesempurnaan. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Allah sempurna, semua sifat Allah. Berapa banyak? Tuhanlah Maha mengetahui berapa banyak. Kita tak boleh nak jangkau dengan bilangan, dengan angka. Nah, secara tafsilinya Tuhan, ulama gali daripada Quran hadis, sifatu zatin 20 atau 13 sifat. Nah, sifat zat dia panggil. Sifat zat, sifat PE. Dia ada sifat zat, ada sifat PE. Kalau sifat zat, lawan dia tu mustahil. Contoh, ilmu, pengetahuan. Lawan bagi pengetahuan, bodoh. Bodoh tentu tidak atas Allah Ta'ala. Itu dia panggil sifat zat. Pendengaran, lawannya pekok, tuli. Tentu tidak atas Allah Ta'ala. Penglihatan, basar, lawan berapa? Lawan basar, lawan penglihatan. Tak boleh beri pun sekali dengan penglihatan. Nah, buta atau rabung, nah, atau melihat guna kena ada alat cahaya apa sebagainya, maka tentu tidak atas Allah Ta'ala. Itu dia panggil sifatu zatin. Kalau sifatu fi'lin, sifat Allah juga tapi sifat perbuatan dia panggil. Nak cernya ialah lawan dia tu tidak mustahil. Nah, tu Allah yuhyi wa yumi, Allah yang menghidupkan. Lawan menghidup ni apa? Mematikan. Mustahilkah Allah memati? Tidak. Mematikan makhluk harus, menghidupkan makhluk harus, memuliakan, menghinakan, menghidup, memati, mengangkat, menjatuh. Nah, ikutlah. Mengkaya, memiskin. Nah, ikutlah. Hak lawan dia tu tidak mustahil, tu dia panggil sifat perbuatan Allah Ta'ala. Sifatu fi'lin dia panggil. Nah, dah. Jadi hak kita nak cara ni sifatu zatin, sifat zat. Yakni sifat zat Allah Ta'ala tu banyak, tapi banyak pun satu-satu jenis saja. Nah, satu-satu jenis jua sesekara. Lagu tu orang kata panggil sesekara. Kalau kita pergi duk beli shopping di Giant di mana, Tesco ke apa lah, nampak macam banyak 2 troli. Kata banyak tak shopping.
Banyak ni tapi so-so-karo belaka, seguni beras, sekilo gula, so-so-karo. Ada tu ni. Satu-satu jenis saja. Itu makna so-so-karo. Mana? Satu kudrat, satu iradat. Contoh tu. Satu ilmu, satu hayat, satu sama', satu basar, satu kalam, satu idrak, satu takwim. Itu tu. Satu. Di sinilah kalau kita terjemah kudrat artinya berkuasa, jadi bengong kita. Iradat makna menentu, jadi penilalak lah kita. Ilmu artinya mengetahui, selok kira kita nak faham ngaji sifat 20. Kalau tak faham pakai sudah. Sama basar mendengar melihat pakai selok gitu. Kalam berkata-kata, ke banyak tu. Berkata-kata, kata so. Lepas tu berkata-kata tu banyak. Betul tak? Marilah ulama Jawi kita yang alim di Mekah Al-Mukarramah, namanya Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani, lebih dikenali dengan Tok Syekh Pak Dok Mekah. Dia yang mentajdid dengan secara menyeluruh terjemahan sifat-sifat ma'ani ni dengan diletak pe depan pe. Bukan dia hak mula-mulanya ramal lagi, ada dah. Syekh Daud Fattani sendiri pun ada, tapi bukan semua sifat. Contoh Syekh Daud Fattani dalam kitab besar kali Warduz Zawahir, Wirduz Zawahir ke Warduz Zawahir, nama tajuk kitab ya. Kitab tauhid paling besar kali di alam Melayu, teban ni. Syekh Daud Fattani dia terjemah 3 sifat dengan pe: pendengaran, penglihatan, perkataan. Perkataan, ya pengkataan. Itu dia terjemah dengan pe tu 3 sifat. Lalu Pak Dok yang Mekah Syekh Wan Ismail bin Abdul Qadir Al-Fattani tajdid dengan secara menyeluruh, yakni semua sifat-sifat ma'ani itu diterjemah dengan letak pe. Kudrat pekuasa, iradat penentu, ilmu pengetahuan, hayat pehidup, sama' pendengaran, basar penglihatan, kalam perkata atau perkantaan. Itu pengkataan, pengkata atau penuturan, penutur. Itu jemaah gitu. Supaya mutabaqah, muafakat bila kita bahas wahdaniyah, bersangat-sangatan esa Allah pada segala sifat. Artinya Allah Taala mempunyai sifat kamalat banyak, tapi hak banyak tu satu-satu jenis saja. Satu kudrat artinya satu pekuasa. Lagu tu. Adapun berkuasa, hak tu banyak. Tuhan berkuasa mengada, meniada, menghidup, memati, mengangkat, menjatuh, memulia, menghina. Ya, banyak tu berkuasa Tuhan tu, banyak. Semua ni asar kesan daripada kekuasaan Tuhan. Ekong sejuk, kipas, keluar angin, lapu, cerah, kita pun nyawa susah-susah. Itu dia panggil asar daripada kekuasaan Allah. Jadi berkuasa, kekuasaan Allah tu banyak. Hak sanya hak mana hak sa? Hak satu tu ialah perkuasa. Sebenarnya hak sa tu ialah perkuasa. Jadi kalau kita terjemah kudrat artinya berkuasa. Kudrat artinya berkuasa. Berkuasa Allah tu satu ya. Allah lemahnya Tuhan. Ilmu artinya mengetahui. Mengetahui tu ialah satu saja di zat Allah. Kita pun banyak tahu juga. Fizik, kimia, biologi, mekmuk banyak kita tahu. Tuhan mengetahui satu ya. Allah jahilnya. Jadi hak satu tu bukan mengetahui, pengetahuan. Itu. Dengan bersepakat di zat Allah satu sifat pengetahuan, Allah Maha mengetahui. Mengetahui itu banyak. Banyak hak Tuhan Maha mengetahui. Segala perkara Tuhan tahu belaka dengan tidak terdahulu jahil sikit pun. Muafakat dengan benda. Itu kan? Banyak tu. Pendengaran, penglihatan satu. Allah bersepakat di zatnya sifat pendengaran, penglihatan. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Mendengar, melihat banyak. Tiap-tiap benda ada Tuhan dengar, Tuhan lihat belaka. Dengan apa? Dengan sifat pendengaran, satu sifat pendengar, satu sifat penglihatan. Barulah kita tak jadi bengong ngaji sifat 20. Kita berhenti sekejap.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الصلاة لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف. Baik. Nah, barulah kita tak akan pening. Nah, kalau tidak ada pening, dulu saya pun pening juga mengaji sifat 20 ni. Bila kita mengaji sifat wahdaniyah, Allah Ta'ala bersangatan esa pada segala sifatnya. Apa erti? Yang ni sifat-sifat Allah Ta'ala yang ada di zatnya tu terlalu banyak, tak boleh nak pilih. Tapi satu-satu jenis saja. Artinya satu kudrat, satu iradat, satu ilmu. Tak ada di zat Allah 2 iradat, 3 kudrat, 5 ilmu tu tak ada. Satu kudrat, satu iradat, satu ilmu. Lepas tu bila kita ngaji kat bahasa Melayu, satu kudrat artinya satu berkuasa. Dia ni. Satu iradat, satu menentu. Sudah. Satu ilmu, satu mengetahui. Allah berat. Satu sama, satu mendengar. Satu basar, satu melihat. Satu kalam,
Satu berkata-kata. Pakai doktor fikir tak tembus dia ni. Satu berkata-kata, banyak tu berkata-kata, tapi satu je. Bila kita mengaji kitab Syekh pada MK kitab Baquratul Amani, barulah kita jelas, rupa-rupanya yang dikehendaki di sisi ulama mutakallimin isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Itu disebut gitulah kita Arab. Sya'a isti'malus sifat bimaknal ismi dunal masdari. Yang dikehendaki telah masyhurlah di sisi ulama tauhid, ulama akidah, ulama mutakallimin menggunakan perkataan sifat, yakni sifat ma'ani itu dengan makna isim, bukan dengan makna masdari, bukan makna masdar. Walaupun perkataan itu masdar. Contoh irada, asal daripada masdarnya arada yuridu iradatan, masdar ke? Tapi tak nak makna isim. Apa? Satu nama bagi makna yang wujudiah yang ada di zat Allah Taala. Jadi mabda' bagi menentu. Tepat hasil maknanya tepat hasil cakap itu tak tepat. Mana nak hasilkan menentu tu ada puca dia. Mana? Penentu. Nak berkata-kata tu ada orang panggil puca boleh berkata-kata tu apa? Perkata atau penutur. Itu. Perkata atau penutur tu satu. Adapun berkata-kata tu banyak. Kau Nabi Isa tu kata lagu ni, kau Nabi Muhammad tu kata lagu ni, banyak ke? Tu. Barulah kita pun tak pening ngaji tauhid. Kalau tak reti lagu tu pening. Pakai sudah pening. Mari pula Wahabi kat pakai sedar molek lalu dah. Ngaji wak gapo. Zaman Nabi tak ada ayat sedar. Kata ni. Pakai beres lalu. Tak ada kena mengaji lah kita. Nya pakai duk ngajah gitu beres. Nah. Kalau mati man rabbuka jawab Allah rabbi. Tu Pas sahabat ngaji gini tak? Tanya soalan bodoh gitu, yang tanya soalan bodoh itu. Sahabat ngaji tajwid formu tu. Izhar, idgham, itlaq, ikhfa. Ada ngaji gitu? Ada baris titik berapa tu? Cakap itu tak cakap gitu, orang cerdik tak cakap lagu tu. Kita hidup sampai mana nak hadu dengan sahabat? Sahabat ni orang dekat dengan Nabi. Di zaman Arab bahasanya sudah sampai di tahap dewa panggil. Tahap sedalam-dalam bahasa Arab. Mana kepakaran bahasa Arab tu semua orang tu mahir. Sebab tu Al-Quran tu tak dapat nak ditandingi, tak boleh. Walau satu surah. Fa'tu bi suratim min mislihi. Bawa datang satu surah. Hak pendek tak apa dah. Inna a'tainakal kautsar. Boleh? Tak boleh. Buat mari juga inna a'tainakal kal aqaq. Pelik. Orang Arab kapih diri suka apa benda mencakap ni ni. Jadi kalau zaman Nabi hak bahasa Arab sudah pun hebat, penguasaan bahasa Arab manusia ketika itu sangat-sangat hebat, pun tidak mampu nak menandingi Al-Quran bahasanya. Al-Quran apatah lagi hak Arab sekarang. Macam kita lah, Melayu laka ni, tapi banyak cakapnya bukan cakap bahasa Melayu asli, banyak cakap bahasa Melayu logat, lahjah kampung negeri masing-masing. Orang Ganu kecek Gan, orang Kelantan kecek Melayu belaka tu. Orang Minangkabau, orang Perak, orang berapa, orang Bugis, orang berapa, kecek cara dia lah. Tapi kalau hak bahasa Melayu sungguhnya, nak tengok mana bahasa? Tengok filem Piramli tu. Tu lagu tu bahasa Melayu sungguh. Tapi orang tak cakap lah lagu tu sekarang. Sebab tu payah nak buat filem-filem hak zaman-zaman dulu. Jadi tak bunyi macam mana zaman mak kilau kecek macam orang KL Lumpur dah ni. Ya, saya akan pergi nanti. Mana ada zaman orang Melayu dulu cakap gitu. Tu saya zat berubah. Bahasa kita ni tak boleh, bukan kau baik dak, kau berat. Tu sama-sama Arab apa? Bahasa Arab apa kalau lama kau berat. Zaman orang sahabat dulu, tak ada mengaji gini, tak perlu mengaji gini. Baca Quran pun tak ada titik, tak ada baris. Tak ada perlu ilmu tajwid, ilmu fiqh. Tak ada perlu itu ilmu usulul fiqh, tak ada. Jadi ulama buat ni untuk mudah kita reti seumpama apa yang direti oleh orang-orang di zaman salafus saleh. Lagu tu. Situ. Itu makna bersangatan esa Allah Taala pada
segala sifatnya. Yakni apa makna yang pertama? Sifat Allah Ta'ala ni banyak, tapi satu jenis saja, satu kudrat. Tak ada dua kudrat, tak ada 3 iradat, 5 ilmu, 10 hayat, 12 sama, 17 basar, jutonne kalam, tu tak ada. Mana? Satu kudrat, satu pekuasa, satu iradat, satu penentu, satu ilmu, satu pengetahuan, satu hayat, satu penghidup, satu basar, satu pendengaran, satu basar, satu penglihatan, satu sama, satu pendengaran, satu kalam, satu perkata atau satu penuturan. Itu. Adapun berkuasa itu bukan sifat, itu takluk, tugas bagi sifat. Menentu, tugas bagi sifat. Hija bagi sifat. Mengetahui, tugas bagi sifat. Mendengar, melihat, berkata-kata, tu dia panggil tugas, hija bagi sifat. Ingat baik itu. Jadi kita nak faham ni ialah sifat tu sendiri. Itu makna yang pertama. Artinya ternafikan muttasil pada segala sifat Allah Ta'ala. Satu. Yang keduanya, tidak ada pada zat selain daripada zat Allah satu sifat pun yang sama dengan satu sifat Allah pada nama dan makna. Gitu lah. Pada nama dan makna. Tak ada. Adapun kalau ada sama pada nama, tu tak apa. Kata mari weh pergi gotong royong cuci bersih kubur. Allah, kau tak ada kederak weh. Tak ada kederak. Weh lah awak ada sifat kudrat macam Allah Ta'ala ke? Hei, kudrat situ makna usaha. Lain ke? Lain makna tu. Kudrat Allah dengan makna sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillah. Tu. Itu makna kudrat Allah Ta'ala. Satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala, yang kekal selama-lamanya ada di zat Allah Ta'ala, yang dengan bersepakat zat tersebut Allah Ta'ala berkuasa mengadakan mungkin. Ijadul mumkini minal adami ilal wujudi wa i'damul mumkini minal wujudi ilal adami. Mengadakan mungkin daripada tak ada kepada ada, dan meniadakan mungkin makhluk ni daripada ada kepada tiada. Itu makna kudrat Allah Ta'ala. Makna kudrat kita apa? Usaha kasab wal iktisab. Usaha baik, usaha buruk. Sama tak? Tak sama. Nak makan gapo ni hari ni? Kau tak ada iradat lah. Tak ada iradat. Tak ada kudrat. Ni tak ada iradat pula dah. Weh, dia mau Tuhan ke mana? Iradat situ dengan makna ikhtiar, pilih saja. Adapun iradat Allah sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillah. Satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala dan kekal selama-lamanya ada di zat Allah Ta'ala, yang dengan bersepakai sifat iradat, sifat penentu tu Allah Maha menentu. Takhsis. Tu Allah menentu, mentaksis. Akan mungkin ni dengan sebahagian mungkin mutaqabilah, mana perkara-perkara hak harus bagi mungkin yang saling berlawanan. Tuhan tentu dengan sebahagian, dan tentu sebahagian. Tuhan tentu ada, tak ada dak. Tuhan tentu tak ada, ada dak. Tuhan tentu tinggi, rendah dak. Tuhan tentu hitam, putih dak. Gitu lah. Tuhan tentu lahir di zaman Ismail Sabri, zaman Firaun, tak ada. Gitu. Bukan dok tentu belaka. Tuhan tentu lahir di hospital Kuala Lumpur, hospital Kota Baru, tak ada lah. Kau ada ke? Awak lahir di mana? Saya lahir di semua hospital di dunia. Berat itu. Mustahil pada akal tu. Tuhan tentu dengan sebahagian yang harus pada satu makhluk. Sebahagian mungkin mutaqabilat yang harus bagi makhluk tu. Al-mumkinatul mutaqabilatu wujuduna wal adamus sifatu. Itu nanti kita bahas di sifat kudrat, sifat iradat. Adapun iradat kita maknanya ikhtiar, pilih. Nak pergi sejik kau, nak pergi disko, pilih. Tak ada ni. Nak pergi sejik kau, nak pergi disko disko, dosa. Tengok maksiat pula, kena bayar pula. Parok, mati celah tu ke, Tuhan tak apa. Sudah, neraka. Pilih pergi masjid, free. Tu boleh buat pahala kalau ikhlas, dapat syurga. Dia pilih. Lalu dia pergi, usahalah pergi masjid. Maka hakikat yang menentu dan yang menjadi Allah. Manusia ikhtiar, pilih dan usaha. Sebab tu kita tu dibalas bukan sebab kita buat, kita usaha.
Nah tu kita dibalas sebab kita usaha. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Bagi mereka tu balasnya bagi apa mereka usaha, bagi kamu tu dibalas apa yang kamu usaha. Kasab waliktisab, apa yang kamu pilih, apa yang kamu usaha. Tuhan tak kata apa yang kamu buat, apa yang kamu tentu, karena yang menentu dan yang menjadi, yang mengada hanya huwallah fi'lul muhtar. Wal fi'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Bermula perbuatan yang memberi kesan itu tidak adalah ia, melainkan hanya Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan yang maha tinggi pangkatnya dan maha mengerasi di atas hambanya. Itu tengok. Jadi kalau sifat tu nama je sama tak apa, ilmu kita demon tak ada ilmu ni, nak beki motor ni weh tak ada ilmu. Nah Allah lah awak ni ada sifat ilmu. Hei, ilmu situ ilmu fi maknal jahli. Mana? Ilmu kasbi, ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu badihi. Nah, ilmu apa lagi weh? Itu semua tu ilmu tu fi maknal jahli indallah, pada makna bodoh di sisi Allah. Adapun ilmu Allah Ta'ala, pengetahuan Allah, sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillah. Sama. Satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala adanya dan kekal selama-lamanya, ada di zat Allah Ta'ala. Yang dengan bersepakat di zatnya sifat ilmu pengetahuan tu, Allah Maha mengetahui luluh sedia kala, tak ada terdahulu berlambatan di antara pengetahuan dengan mengetahui. Sedia kala tanjizi qadim, Allah Maha mengetahui segala perkara tanpa perlu usaha. Itu sebab tu dia kata likulli fawqa kulli dhi ilmin alimun. Di atas tiap-tiap yang Allah Ta'ala beri sikit ilmu ni, ada zat yang maha amat-amat mengetahui. Sama tak makna ilmu kita ilmu Allah? Tak sama. Itu tak apa tu. Nah, itu makna bersangat-sangatan Allah esa pada segala sifat. Artinya ternafi kam muttasil dan kam munfasil pada segala sifat-sifat Allah. Habis. Kemudian kita sambung semula pula. Nah, yang terakhir wahdaniyah, bersangat-sangatan esa Allah Ta'ala fil af'al, pada segala perbuatannya Allah. Jadi sifat wahdaniyah ni dia panjang sikit. Kemudian masuk dalil pun panjang juga. Ada burhanut tawarud dan ada burhanut tamanu', sebagai mentafsirkan ayat Allah Ta'ala, lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Kalau ada lagi pada langit bumi ni Tuhan lain pada Allah, Tuhan kata pasti binasa langit bumi, hancur lebu langit bumi. Itu nantinya keluarlah perbahasan ulama burhanut tawarud, burhanut tamanu. Jadi sifat wahdaniyah ni dia terlalu panjang perbahasan dia dah. Kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.